pada saya, pada semua, sekali lagi untuk kami ingatan ulangan pada kami, dan sekaligus boleh diberikan manfaat kepada yang lain. Yang pertama, kami lihat bahawa bila kita dilantik sebagai jawatankuasa atau pegawai, kita kena anggap ini satu platform ataupun satu peluang yang Allah berikan kepada kita untuk kita meraih pahala dengan menggunakan platform masjid. Dan kita kena nampak bahawa masjid merupakan satu platform dakwah yang begitu berkesan sebenarnya di tengah-tengah masyarakat. Kerana cuba kita perhati bahawa setiap taman ada masjid, betul tak? Setiap kampung ada masjid, ada je komuniti ada masjid. Jadi jawatankuasa kena lihat masjid ini satu platform dakwah yang begitu berkesan sebenarnya. Jadi yang pertama, janganlah kita anggap masjid ini semata-mata sebagai tempat solat sahaja, tapi ia satu platform untuk mengubah seluruh aktiviti masyarakat menjadi satu aktiviti yang Allah kendaki. Tapi masjid yang memayungi dia. Satu. Yang kedua, dah tiba masa saya sebut bahawa tak kira masjid kita ni kecil atau masjid kita besar, jadi kita jadikan masjid sebagai sebuah institusi. Bukan sekadar ibarat kita tempat semayang, bukan. Kita jadikan sebagai tempat institusi dan menjadikan dia sebagai center of community. Jadi semua aktiviti masyarakat setempat mereka dapat di masjid. Jadi mereka merasakan bahawa masjid begitu hampir dengan mereka. Dan salah satu aktiviti tu yang saya nampak benda tu kecil, tapi sebenarnya kita tak beri penekanan, ialah kita memastikan kehadiran solat berjemaah yang merupakan menjadi agenda penting kepada kita. Yang ketiga, kita jadikan masjid sebagai platform untuk merapatkan ukhuwah Islamiah. Penting sangat, ya. Saat masjid ni paling tidak kita bertemu, paling tak hari Jumaat semua berjumpa. Daripada sanalah kita semarakkan, kita budayakan bahawa Nabi dulu antara agenda penting yang dia buat, saya selalu sebut bahawa pertama dia mempertautkan golongan Muhajirin dan Ansar. Muhajirin datang daripada Mekah, Ansar penduduk tempatan. Nabi tautkan mereka jadi satu hubungan yang sangat luar biasa. Yang kedua, Nabi pernah menyebut, yang mafhum hadisnya bahawa sebarkan 3 benda. Sebarkan salam, beri makan dan qiyam. Mana 2 habl minan nas, 1 habl min Allah. Disabarkan salam, beri makan, menandakan Nabi ni sangat mementingkan hubungan sama manusia. Dan hari ni kita lihat situasi kadang-kadang tak harmoni antara kita, sedikit perbezaan pun kita berpecah. Jadi saya nampak masjid ini mampu dijadikan satu platform untuk umat Islam saling berkasih sayang antara satu sama lain, dan sangat jadi di sini. Sangat menjadi, dan sebagai satu platform juga untuk kita menyebarkan akhlak kita kepada bukan Islam yang melihat agar mereka juga terpaut kepada agama. Yang keempat, saya juga nak pesan bahawa antara sumber tempatan yang kita ada ialah infak sebenarnya. Infak. Jadi kita gerakkan infak dan sedekah ni sebagai satu budaya, dan bila masjid dah ada kekuatan tu, kita gunakan balik untuk membangunkan masyarakat dengan kekuatan keuangan, termasuk memberi beasiswa kepada anak-anak, termasuk sebenarnya sampai kepada itu sebenarnya masjid boleh. Jadi esok dengan masjid orang tak ada lagi orang miskin yang susah, tak ada lagi anak-anak tak boleh belajar. Dengan duit tabung yang ada itulah kita tangani masalah mereka. Dan yang kelima, saya sebut bahawa kita bangunkan remaja. Hari ni kita duk marah remaja tak semayang, remaja melepak, remaja main motor. Kenapa masjid tak jadikan satu platform untuk menarik mereka ni? InsyaAllah kalau kita kena pandai dan kena cari, mereka akan bersama dengan kita. Dan pesanan saya yang terakhir ialah kita ni dah jemu dah kadang-kadang. Sebut bersih je pun, kan? Sebut cantik je pun. Pergi ke tandas masjid kita hancur. Sedang kita solat, kita ada bicara pasal suci, pasal wuduk, tengok tandas kotor, tengok tempat wuduk berlumut, kan? Jadi di mana kecantikan Islam? Jadi saya sarankan masjidlah sebenarnya kena jadikan tempat yang paling bersih, paling cantik. Jadi akhirnya bila kita buat semua ni, Islam yang disebut sebagai satu cara hidup ada dalam masjid. Jadi kita nampak masjid, nampak amalan dia, rupa itulah Islam. Cantiknya di situ, ukhuwahnya di situ, bantu-membantunya di situ, sayang menyayangi di situ, makan sama-sama di situ, dan bersolat, baca Quran, kuliah ilmu pun di situ. Jadi masjid betul-betul sebagai gabungan secara hidup untuk pelaksanaan Islam itu. Dan sebagai penutup, saya membayangkan kita kena bersama-sama ni agenda besar ni. Saya selalu sebut di Pahang ni
ada lebih kurang 690 lebih masjid. Senang, lebih kurang 700 lah senang. Saya selalu bayangkan, katalah setiap masjid mampu menghadirkan 100 orang untuk solat subuh. Maka setiap pagi negeri Pahang ni mampu menghimpunkan 70,000 manusia untuk mengagungkan Allah di pagi-pagi hari tadi. Tidakkah negeri ini akan jadi negeri yang aman keberkatannya? Dengan syarat kita bergabung tadi. Yang kedua, di peringkat Malaysia, ya. Kalau saya tak silap, ada lebih kurang 6,000 buah masjid. Saya selalu membayangkan, kalau daripada 6,000 buah masjid ini, satu masjid 100 orang cukup lah. Yang dah ramai tak apa tu. Tapi kita anggap 100. 100 kali 6,000, mana setiap pagi 600,000 orang manusia turun berjemaah mengagungkan Allah pagi-pagi. Allah pasti memberikan kekuatan, kebajikan dan keredaan dia pada negara kita Malaysia. Jadi, walaupun kita pegang satu masjid, tapi kita kena membayangkan kita ialah satu unit daripada keseluruhan yang ada. InsyaAllah, kita akan menjadi satu platform yang kuat. Bacalah yang betul.